Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada semua penonton yang sedang mendengar sekarang ini kuliah duha kita pada minggu yang keempat. Kita insya-Allah akan meneruskan pengajian kitab kita dalam pembacaan kitab pilihan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitab yang di mana dikumpulkan oleh guru kita iaitu Sayyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Dan juga sebelum itu kami ingin berterima kasih kepada jemaah-jemaah yang telah pun membeli kitab ini sambil beramal kepada dana pembangunan Masjid Darul Ma'mur. Jadi kepada sesiapa jemaah yang di luar sana yang masih lagi ingin mendapatkan kitab ini, alhamdulillah, sukacitanya ingin kami maklumkan bahawasanya stok masih ada insya-Allah. Jadi segeralah daftar pada pautan yang kita berikan insya-Allah pada video ceramah ini, dan juga membuat pembayaran sebanyak $12. Insya-Allah separuh daripada pembayaran tersebut akan kami salurkan kepada dana pembangunan Masjid Darul Ma'mur insya-Allah. Jadi terima kasih kepada mereka yang telah membeli. Semoga kitab ini menambahkan banyak manfaatnya kepada jemaah sekalian, dan yang juga ingin mengikuti pengkajian kitab, bacaan kitab kita pada setiap minggu hari Ahad minggu keempat insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan teruskan pembacaan kitab kita pada hari ini. Pembacaan kita akan bersambung pada hadis yang keempat di dalam kitab ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hathu ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalal ala al-khair bi dhikri ta'ala wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa nashur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radhiyallahu ankum wa bihi lahi an qala An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Rawahu Muslim. Pada hadis yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda yang artinya, tempat yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah, hadis yang keempat ini sangat menarik. Mungkin ini adalah hadis yang baru sahaja kita dengar ataupun pernah kita dengar sebelum ini. Marilah sama-sama kita lihat dulu dari segi makna hadis tersebut sebelum kita meneruskan kepada kupasan dan penerangan hadis ini insya-Allah. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda berkenaan dengan masjid ataupun rumah Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan di sini tempat yang paling dicintai. Tempat di mana-mana pun jua tempat, kita tahu tempat ini sangat luas, tetapi tempat di muka bumi ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasarnya. Jadi kita lihat adakah kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan kebencian Allah Subhanahu wa taala itu memang telah dipastikan kepada tempat-tempat ini sahaja, ataupun apakah di sebalik maksudnya, adakah kita hanya boleh ke masjid, kita tidak boleh ke pasar, ataupun sebaliknya.
Jadi kita lihat di sini kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai mereka yang pergi ke masjid. Kerana kebiasaannya masjid itu adalah tempat ibadah. Dan kenapa Allah SWT membenci orang yang pergi ke pasar? Kerana mungkin terdapat di situ peluang-peluang untuk orang yang menipu, untuk berkhianat, untuk tidak amanah dan sebagainya dan sewaktu dengannya. Adapun ini adalah perkara yang bukanlah sabit, bukanlah perkara yang pasti bahawasanya kita ini umat Islam tidak boleh ke pasar semata-mata. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga seorang manusia, insan yang juga berjalan ke pasar untuk mengqadakkan hajatnya, untuk menyempurnakan hajatnya. Jadi ini bukanlah satu perkara yang pasti semata-mata melarang orang Islam untuk pergi ke pasar. Akan tetapi fokus kita pada hari ini adalah berkenaan dengan masjid, iaitu rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa masjid ini adalah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi di sini kita ada 3 nota penting yang manfaat yang boleh kita kongsi sama sebagai rumusan untuk hadis ini. Mari kita kupaskan satu persatu daripada nota tersebut. Jadi yang pertama berkenaan dengan tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu masjidnya adalah bahawasanya masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebutkan tadi kan, rumah Allah itu masjid. Maka itu adalah nota yang pertama, iaitu masjid itu adalah disebutkan sebagai rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Jin, Allah SWT berfirman pada ayat yang ke-18, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah SWT untuk kita beribadah. Dalam hadis yang lain juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul kaum itu di dalam rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dimasukkan sini rumah daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah masjidnya. Maka dia teruskan lagi dalam hadis ini, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah SWT, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mengkaji, mempelajari kitabnya di antara satu sama lain, melainkan mereka diberikan sakinah, illa nuzilat alaihimus sakinah, dilimpahikan rahmah, wa ghashiyatuhumur rahmah, wa hafatzhumul malaika, dan dilindungi malaikat. Jadi ini adalah di antara kelebihan orang yang pergi ke masjid. Akan tetapi nota yang pertama kita sebutkan adalah masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam mengkaitkan masjid sebagai rumah Allah Subhanahu Wa Taala itu, kata para ulama, itu adalah satu kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada masjid. Sehingga kan Allah SWT mengkaitkannya sebagai rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah satu kemuliaan bagi masjid tersebut. Dan Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahawasanya masjid adalah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ianya adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang didirikan di dalamnya ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diasaskan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kemuliaan itu diberikan kepada masjid. Jadi itu yang pertama. Kita ulangi sekali lagi secara ringkas, masjid itu rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan itu adalah satu kemuliaan bagi masjid dikaitkan dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahawasanya kemuliaan itu adalah kerana masjid adalah tempat di mana kita melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya terbina diasaskan atas dasar takwa, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang pertama. Nota kita yang kedua pula berkenaan dengan masjid adalah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah
kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kepada rumah-rumah Allah. Jadi kemuliaan tersebut hendaklah kita menghayatinya, hendaklah kita memeliharanya. Jadi dengan itu haruslah kita sedaya upaya untuk membina rumah tersebut. Sedaya mungkin kita untuk tujuan manfaat kepada umat Islam di luar sana. Khususnya pada umat Islam di kawasan yang di mana terdapatnya umat Islam di situ. Jadi itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setibanya daripada Mekah ketika melakukan hijrah ke kota Madinah. Jadi kita tahu dalam kisah yang masyhur, kisah hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara pertama yang dilakukan oleh baginda adalah untuk membina masjid. Jadi itu adalah satu perkara yang harus kita ambil kira dan juga harus kita pastikan ianya adalah perkara yang kita muliakan dan kita ambil penting dalam kehidupan kita bermasyarakat. Jadi kalau kita lihat di Singapura, alhamdulillah terbinanya masjid di setiap kawasan perumahan di seluruh pulau Singapura ini. Ini menunjukkan bahawasanya umat Islam di negara kita sangat prihatin berkenaan dengan mengasaskan rumah Allah iaitu masjid di dalam persekitaran umat Islam untuk kita menunaikan ibadah kita dan menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syabas kepada masyarakat Islam yang di luar sana yang sentiasa memberikan sokongan dan bantuan untuk mendirikan masjid, menjadikan rumah Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja di Singapura, malahan di tempat-tempat lain di seluruh dunia untuk kemanfaatan umat Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam satu hadis berkenaan dengan kepentingan dan kelebihan mereka yang membantu untuk membina masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajhillah ta'ala, banallahu lahu mithlahu fil jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang membina masjid, yang membina rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tak kiralah membinanya dengan membantu dalam pembinaannya, menyumbang kepada pembinaannya dari segi wang ringgit, dari segi usaha pembinaannya, dari segi sukarela dalam membantu menjalankan projek pembinaannya atau mengumpulkan dana dan sewaktu dengannya. Ini adalah usaha untuk membina rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita buat ini tidak lain tidak bukan adalah untuk mendapatkan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabtaghi bihi wajhillah. Kita tidak mahu melainkan inginkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat kerana Allah. Usaha yang kita buat kecil maupun besar ini, sedikit maupun banyak, kita tidak mahu apa-apa pun ganjaran dan balasan melainkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah ganjaran yang akan diberikan kepada kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bana lahu masjidan fil jannah." Akan dibinakan untuk kita, kepada kita, sebuah masjid di syurga kelak, insya-Allah taala. Jadi kita berterima kasih kepada semua yang di luar sana atas usaha mereka dan bantuan mereka yang sentiasa memberikan sumbangan dari segi wang ringgit, dari segi penat lelah mereka untuk sama-sama dalam projek dana pembangunan Masjid Darul Makmur yang sedang dijalankan pada masa ini. Alhamdulillah, dengan sokongan jemaah di luar sana, kita dapat mengumpulkan jumlah yang ada sekarang ini dan insya-Allah kita akan terus menjayakan usaha ini sehinggalah kita mencapai dana jumlah yang sepenuhnya dan projek ini dapat dijalankan dan dapat kita selesaikan secepat mungkin dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, bukan hanya kita mendirikan masjid tetapi kita menjaganya dan kita memakmurkan masjid tersebut. Ini adalah tanggungjawab kita bersama. Jadi kita dalam
menjaga masjid itu, kita lihat bahawasanya setiap daripada umat Islam itu memainkan peranannya masing-masing, daripada pihak atasan hinggalah ke masyarakat awam. Kita lihat bagaimana Majlis Agama Islam Singapura mengadakan atau telah menubuhkan satu badan untuk menjaga masjid di seluruh Singapura. Jadi dari segi planningnya, dari segi perancangannya, dari segi administrasinya, itunya di bawah Majlis Agama Islam Singapura dan dijalankan oleh pegawai-pegawai, staf-staf di setiap masjid di Singapura. Jadi setiap masjid di Singapura ini akan memastikan masjid itu makmur, masjid itu dijaga dengan baik. Dari segi pembersihan, dari segi kebersihan masjid secara umumnya, dari segi administrasi masjid, memastikan bahawasanya masjid itu berjalan dengan lancar, memastikan bahawasanya kegiatan-kegiatan dakwah khususnya solat 5 waktunya itu terjaga, diadakan solat jemaah pada setiap waktu, dan diadakan majlis-majlis yang membuatkan semua umat Islam ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengumpulkan semua umat Islam agar bersatu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah usaha kita bersama dalam kita menjaga masjid tersebut, dalam kita mendirikan dan mengasaskan yang dimasukkan mengasaskan atas dasar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan yang kita sebutkan tadi kepada rumah Allah ini, kita menjaganya dengan memastikan masjid ini adalah rumah Allah yang dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan manfaat kepada orang ramai. Jadi kita lihat bagaimana pula jemaah dapat membantu. Jemaah dapat membantu sama ada mereka yang datang ke rumah Allah, datang ke masjid untuk menunaikan ibadah mereka, untuk memastikan mereka menjaga kehadiran dan keberadaan mereka daripada awal sampailah akhir, sehinggalah mereka beredar dari masjid. Dari segi mereka melakukan ibadah mereka, dari segi mereka menggunakan tandas, menggunakan air untuk berwuduk, ini semua adalah tanggungjawab kita bersama. Jadi kita pastikan kita ambil wuduk pun janganlah kita membazir air. Kita pastikan kita memberi laluan kepada mereka yang sangat-sangat memerlukan. Kita pastikan bahawasanya tempat ibadah yang kita yang kita lakukan di dalam ruang dewan solat itu terjaga. Kita pastikan kebersihan masjid secara umumnya juga terjaga. Dan kita juga boleh membantu jika kita lihat ada sampah di dalam masjid, kita angkat, kita letakkan, kita buangkan dalam tong sampah yang berdekatan. Mungkin sampahnya kecil, mungkin setakat satu baris benang sahaja ataupun sekeping kertas yang kecil, tapi kita angkat dan kita buang. Ini semua adalah perkara-perkara yang mungkin kecil di mata kita tetapi besar di mata Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia melihat hamba-Nya itu menjaga rumahnya, menjaga rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun kita lihat ini adalah satu usaha yang kecil, kita angkat sampah, kita buang dalam tong sampah. Mungkin ianya tak memudaratkan sama sekali bagi orang yang lalu lalang mungkin dalam erti kata yang umum, akan tetapi ganjarannya di sisi Allah SWT sangat besar dan sangat berat, kerana melihat hamba-Nya itu prihatin dalam menjaga hal ehwal kebajikan, menjaga kebersihan masjid, rumah Allah Subhanahu Wa Taala secara umum. Jadi ini adalah tanggungjawab yang sama-sama kita mainkan peranannya bagi mereka yang bekerja di masjid, bagi mereka yang menjadi sukarelawan di masjid, bagi mereka yang mengunjungi masjid, bagi mereka yang memakmurkan masjid atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Taubah, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah, sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya mereka yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Man amana billah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat.
dan mereka yang mendirikan salat, dan mereka yang melakukan zakat, dan mereka yang tidak takut, tidak gentar, illallah, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'asa ulaika, maka diharapkan mereka ini semua tergolong daripada golongan an yakunu minal muhtadin, yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, di Singapura budaya memakmurkan masjid itu sangat kuat. Budaya memakmurkan masjid itu sangat berleluasa di kalangan masyarakat umat Islam, yang kita patut bersyukur dan kita juga patut berterima kasih kepada semua orang yang menjayakan dalam kemakmuran masjid. Ini satu perkara yang sangat kita bangga dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada jemaah-jemaahnya, masya-Allah, yang sangat prihatin, daripada sukarelawannya yang suka membantu, makcik-makcik yang suka datang, suka membantu ustazah-ustazah. Saya masih teringat lagi setiap minggu kita ada jemaah-jemaah yang membantu ustazah kita dalam menjaga kebersihan masjid, dalam menghidupkan kuliah-kuliah di dalam masjid, dalam membantu untuk menyelaraskan program-program masjid. Ini semua adalah tulang belakang masjid, sukarelawan-sukarelawan yang datang dalam menjayakan setiap program yang dilakukan oleh masjid, khususnya tidak lupa juga di Masjid Darul Makmur. Kita berterima kasih kepada jemaah, berterima kasih kepada para sukarelawan di luar sana yang telah membantu kami daripada mula hinggalah sekarang ini. Jadi kami bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada wabak ini, dan juga dapat kita kembali kepada keadaan kita sebelum berlakunya global pandemik ini, di mana kita dapat menjalankan aktiviti-aktiviti kita secara biasa di dalam rumah Allah, dapat kita berjumpa kembali dengan makcik di luar sana, haji-haji, hajah-hajah yang selalu datang dengan keluarga mereka di dalam program kita, aktiviti kita. Moga-moga Allah SWT menyatukan kita kembali dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah InsyaAllah kita jumpa lagi pada satu hari di sini di Masjid Darul Makmur, sama-sama kita makmurkan masjid, makmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah nota yang kedua, yang di mana kita membantu memakmurkan masjid. Bukan hanya pada perkara keduniaan dari segi kita katakan tadi pembinaan, dari segi membantu menjelaskan program masjid, dalam masa yang sama kita bantu juga dari segi kerohanian juga dalam mengisi program-program masjid, dalam menjayakan program-program masjid, dalam menghadiri program-program masjid. Dan alhamdulillah juga setiap dari jemaah kita masih lagi memberikan sokongan yang sangat kuat kepada Masjid Darul Makmur dan juga masjid-masjid yang lain dengan menonton, dengan memastikan setiap daripada program-program yang dilakukan oleh masjid, khususnya Masjid Darul Makmur secara online itu diambil faedah, diambil manfaat daripadanya. Kami berterima kasih kerana sokongan ini, dan ini membuatkan kami masih lagi terus bersemangat untuk menjayakan program-program kita walaupun secara online, tapi insya-Allah niat kita untuk berkhidmat kepada masyarakat, moga kita dapat teruskan niat ini untuk menjayakan program-program selanjutnya insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah antara perkara-perkara yang kita boleh lakukan, yang sedang kita lakukan dan terus kita lakukan di masa-masa yang akan datang. Itu adalah nota yang kedua. Nota yang ketiga pula dan yang terakhir, kita boleh lihat bagaimana kita ini dapat menjalankan adab-adab yang baik, yang sesuai bagi seorang Muslim itu bila dia hendak menuju ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah di antara perkara-perkara yang mungkin kita sudah tahu, dan insya-Allah mari kita imbas kembali berkenaan beberapa adab yang harus kita lakukan, yang harus kita ada bagi mereka yang menghadiri ataupun bagi mereka yang datang ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Adab yang pertama adalah yang mudah yang kita tahu, bila kita ingin ke masjid, di antara perkara doa yang kita boleh baca, yang boleh kita sebutkan adalah doa bila kita ingin keluar ke masjid, di mana kita berdoa, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik fa inni lam akhruj asharan wala batara
wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu libtigha'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik wa nas'aluka an tu'idhani minan nar wa an tudkhilani al-jannah wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jadi ini adalah satu doa yang di mana kita boleh baca ketika kita hendak berjalan ke masjid. Tak kiralah sama ada kita jalan kaki ke, naik kenderaan ke, sama ada kita naik kereta ke dan sebagainya. Jadi itu adalah satu doa yang kita boleh baca ketika kita hendak pergi ke masjid. Dan apabila kita sampai ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kita pastikan kita memasuki masjid dengan kaki yang kanan, dengan mendahulukan kaki kanan kita untuk masuk ke masjid, dan kita membaca doa apabila kita masuk masjid. Doa yang masyhur yang kita selalu dengar, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini adalah di antara doa-doa yang sering kita dengar apabila kita ingin memasuki masjid. Dan di antara perkara yang kita boleh lakukan juga disebutkan di sini di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita berkenaan dengan doa memasuki masjid. Rasulullah SAW qala idza dakhala ahadukum al-masjid, sesiapa yang memasuki masjid falyaqul, maka dia berkata Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Maka dia mengatakan doa ini, Allahumma ftahli, Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kau bukakanlah kepadaku abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan bila dia keluar, dia membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bila dia keluar daripada masjid, membaca pula doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, kami meminta daripadamu, daripada kelebihanmu. Jadi ini adalah di antara doa-doa yang boleh kita baca. Di antaranya juga yang kita boleh lakukan adalah apabila kita masuk masjid, bukan hanya kita membaca doa ketika kita berjalan, membaca doa masjid, kita juga dianjurkan untuk berselawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini terdapat beberapa athar daripada ulama-ulama yang terdahulu yang mentahsinkan, yang mengelokkan umat Islam untuk berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya adalah seorang ulama yang bernama Abu Ishaq bin Sya'ban. Abu Ishaq bin Sya'ban ini adalah di antara ulama-ulama yang daripada tokoh-tokoh ulama mazhab Malikiyah, berkata bahawasanya setiap daripada kita yang ingin masuk ke masjid hendaklah dia berselawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang bagi liman dakhala al-masjid an yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan membaca doa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir li dhunubi, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Sebelum dia membaca doa masuk ke masjid, hendaklah dia dahulukan dengan meminta doa, mengampunkan dosanya, dan didahulukan dengan berselawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan inilah di antara tunjuk ajar yang disebutkan ini berdasarkan beberapa hadis daripada Sayyidatina Fatimah, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan bagaimana baginda melakukannya ketika memasuki masjid. Ini adalah di antara riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh anaknya baginda Rasulullah SAW, iaitu Sayyidatina Fatimah Zahra. Jadi antara yang kita boleh lakukan, yang kita sebutkan tadi, bukan hanya kita membaca doa berjalan ke masjid, tetapi bila kita masuki masjid dengan kaki kanan, kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita membaca doa untuk memasuki masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Kita boleh baca yang sedemikian urutannya. Sekali lagi kita membaca selawat dahulu, kita berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita membaca doa memasuki masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ini di antara doa-doa yang boleh kita baca ketika kita memasuki rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat
yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat ke-61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum." Dalam surah An-Nur ayat 61 Allah Taala berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan," jika kamu masuki rumah-rumah, fasallimu ala anfusikum, maka kamu memberi salamlah kepada diri kamu sendiri. Maka dalam tafsir-tafsir di dalam ayat ini, di antaranya Imam di antara sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawasanya yang disebutkan di sini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam An-Nakhai mengatakan bahawasanya idza lam yakun fil masjid ahad faqul assalamu ala rasulillah wa idza lam yakun fil bait ahad faqul assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Sebagaimana Imam An-Nakhai mengatakan, bila kita memasuki rumah kita, jika tiada orang, kita memberi salamnya dengan mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi ini adalah doa bila kita memasuki rumah dan tiada penghuni di dalamnya ataupun tiada orang di dalamnya. Apabila kita memasuki masjid pula, jika tiada orang, kita memulakan dengan memberi selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah di antara nukilan daripada Imam An-Nakhai. Imam Al-Alqamah juga di antara tabi'in mengatakan bahawasanya idza dakhaltul masjid, dia mengatakan bahawasanya jika aku masuki masjid, aku berkata assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia memulakan dengan memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu malaikatuhu ala Muhammad, dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah di antara amalan-amalan para tabi'in ketika itu yang mereka rasakan bahawasanya sangat dianjurkan bagi kita bukan hanya membaca doa ketika berjalan ke masjid, bukan hanya membaca doa ketika memasuki masjid, tetapi juga berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi perkara ini juga bab memberikan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika memasuki masjid disebutkan dalam beberapa kitab, di antaranya Kitab Syifa yang dikarang oleh Qadi Iyad rahimahullahu taala. Di antara perkara yang kita boleh lakukan ketika kita masuk masjid dan di dalam adab-adabnya juga adalah kita berniat iktikaf kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan untuk melakukan iktikaf. Kita melakukan iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man i'takafa yawman ibtigha' wajhillahi ta'ala ibtigha' wajhillahi azza wa jalla ja'alallahu bainahu wa bainan nari thalatha khanadiq kullu khandaqin ab'adu mimma bainal khafiqain. Jadi di sini diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriktikaf, man i'takafa yawman, walaupun satu hari, ibtigha' wajhillah azza wa jalla, ingin mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu bainahu wa bainan nar, Allah Subhanahu wa taala akan memastikan dirinya dan daripada api neraka itu jauh sebanyak salasa khanadiq, sebanyak 3 kali parit. Kullu khandaqin ab'ad minal khafiqin, setiap daripada khandak itu sangat-sangat jauh sekali jaraknya. Kita tahu khandak itu adalah parit, sebagaimana kita mendengar peperangan Khandak atau peperangan Ahzab yang bermaksud parit. Maka apabila kita mendapat berniat untuk beriktikaf kerana Allah SWT, Allah Taala menjauhkan kita daripada api neraka sejauh-jauhnya. Itu adalah atas niat kita melakukannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi iktikaf itu, apakah itu iktikaf? Iktikaf itu secara mudahnya adalah duduknya kita ataupun beradanya kita di masjid, di rumah Allah pada waktu yang walaupun singkat, waktu yang mencukupi walaupun singkat, dengan niat yang khusus, iaitu dengan niat beriktikaf. Jadi ini adalah di antara maksud kita beriktikaf. Walaupun sekejap sahaja, tetapi itu juga boleh diniatkan sebagai iktikaf selagi mana kita menjatuhkan niat untuk beriktikaf kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah di antara perkara-perkara yang dianjurkan dalam Islam. Sebenarnya iktikaf itu juga boleh menjadi wajib. Iktikaf itu juga boleh menjadi wajib dari segi hukum. Jika kita
melakukan nazar untuk beriktikaf kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita seseorang Muslim itu, jika dia nazar, aku bernazar, contohnya aku bernazar untuk beriktikaf di Masjid Darul Makmur kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini niatnya itu melakukan nazar telah menjadi wajib untuk dia menunaikan nazarnya tersebut. Maka dia haruslah datang ke Masjid Darul Makmur dan menunaikan nazarnya dan memasuki masjid dan kemudian melafazkan niat untuk beriktikaf sesuai dengan nazarnya. Maka bila dia tiba di masjid, dia masuk, dia pun niat, sesungguhnya aku niat iktikaf yang telah aku nazarkan. Nawaitul iktikaf al-manzur, kerana Allah, lillahi ta'ala. Adapun masjid iktikaf itu hukum asalnya adalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah daripada sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sunnah yang lebih digalakkan lagi apabila berlakunya pada bulan Ramadan. Berlakunya pada bulan Ramadan adalah sunnah yang lagi digalakkan jika kita beriktikaf di bulan Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang lain, man i'takafa 'asharan fi Ramadan kana ka hujjatin wa umratain. Barang siapa yang beriktikaf selama 10 hari di bulan Ramadan itu, ianya seumpama ianya melakukan 2 kali haji dan 2 kali umrah. Pahala orang yang melakukan satu sahaja ibadah umrah sangat besar, sangat luas, apatah lagi pahala orang yang melakukan 2 umrah dan 2 haji. Inilah pahala bagi mereka yang beriktikaf kerana Allah SWT pada sebanyak 10 hari di bulan Ramadan. Dan kita tahu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Inilah di antara sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara ringkasnya kita melakukan iktikaf itu dengan hanya niat untuk kita beriktikaf kerana Allah, selagi mana kita berada di dalam masjid tersebut. Seperti contoh, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sesungguhnya aku berniat iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Itu adalah semudah-mudah niat kita beriktikaf kerana Allah. Maka apakah ganjaran yang kita dapat? Yang tadi kita ceritakan dalam hadis, baginda menerangkan kita dijauhkan oleh Allah SWT daripada api neraka sejauh-jauh mungkin. Masya Allah. Jadi niat iktikaf ini mudah. Niat iktikaf ini sangat mudah bila kita lakukan. Setiap umat Islam yang ingin melakukan ibadah, ketaatan di masjid ataupun apa jua aktiviti, insya-Allah di masa akan datang bila kita dapat kembali ke masjid kan, kita dapat menghadiri kelas agama, dapat menghadiri syarahan, kita pastikan kita berniat iktikaf juga. Dalam masa yang sama kita mendapat pahala mendengar syarahan, kita dapat pahala mendirikan solat, kita dapat pahala beriktikaf kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pahala iktikaf ini akan dapat kita perolehi walaupun kita tidak melakukan apa jua ibadah yang lain kecuali dengan berniat iktikaf semata-mata. Jadi kalau seseorang tu contohnya dia masuk masjid, kemudian dia niat iktikaf, dia duduk sementara, kemudian hanya sebentar dia bangun dan beredar daripada situ. Itu mencukupi bagi seseorang itu mendapatkan pahala iktikaf. Pahala iktikaf tersebut telah pun diperolehi dengan begitu saja, dengan begitu mudah. Walaupun dia tidak melakukan ibadah yang lain, tidak melakukan solat ke, tidak melakukan ketaatan yang lain seperti dia membaca Quran ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dia duduk di masjid berniat iktikaf, walaupun kurang dari seminit, kemudian dia bangun, kemudian dia beredar daripada situ. Cukuplah dengan itu dia memperolehi niat iktikaf dan pahala iktikaf tersebut. Adapun jika dia keluar daripada masjid tersebut, kemudian dia kembali sekali lagi, adakah dia perlu memperbarui niat iktikafnya ataupun tidak? Jadi di sini beberapa perkara yang boleh kita ambil manfaat daripadanya berkenaan dengan niat iktikaf bagi seseorang yang memasuki masjid dan keluar dan kembali lagi. Dalam masalah ini kita lihat pada niat iktikaf seseorang itu. Jika dia berniat iktikaf tanpa apa jua
diikatkan kepada waktu tertentu. Jadi dia tidak mengatakan aku beriktikaf selama 1 jam, aku beriktikaf selama 1 hari dan sebagainya. Dia tidak mengkaitkannya, mentaklidkannya dengan waktu. Jadi di sini kita lihat jika dia keluar di masjid tanpa niat untuk kembali, tanpa berazam untuk kembali kepada masjid, jika dia datang kembali kepada masjid, maka di sini dia hendaklah memperbarui niat iktikafnya. Jadi dia memang datang ke masjid untuk solat zuhur saja, kan solat zuhur. Jadi dia niat iktikaf. Sahaja aku niat iktikaf di masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah habis solat, dia keluar ke masjid. Dia tidak ada azam untuk kembali pada waktu yang terdekat pun. Tapi memang dia akan kembali pada waktu asar nanti. Bila dia balik waktu asar, dia memperbarui niatnya untuk beriktikaf sekali lagi di masjid ketika dia hendak melakukan solat asar. Adapun jika dia niat iktikaf, kemudian dia berazam untuk kembali ke dalam masjid tersebut. Jadi niatnya itu untuk menunaikan hajatnya secara ringkas. Jadi dia berniat iktikaf, dia dah masuk masjid. Kemudian dia dah niat iktikaf, nawaitu iktikaf fi hadzal masjid lillahi taala, sahaja aku niat iktikaf pada dalam masjid ini kerana Allah Taala. Dia tidak mengkaitkannya kepada waktu dan sebagainya. Akan tetapi dia hendak keluar daripada masjid untuk qada hajahnya, untuk ke tandas, untuk memperbaharui wuduknya, ataupun dia hendak ke kapak contohnya, untuk mengambil sejadahnya, untuk mengambil peralatannya. Semua ini dilakukan adalah dengan niat dan azam untuk kembali ke masjid sekali lagi. Dalam perkara ini ulama mengatakan dia tidak lagi perlu memperbarui niat iktikafnya. Cukuplah dengan niat iktikafnya yang pertama. Jika dia keluar untuk mengqadakkan hajatnya tetapi berazam untuk kembali ke masjid secepat mungkin setelahnya. Jadi kadang-kadang kita dah masuk masjid, alamak sejadah kita dekat kereta, kita keluar pergi ambil, kita masuk. Kita dah masuk masjid, alamak aku nak ambil wuduk sekali lagi lah, aku nak ke tandas. Dia pergi tandas, dia kemudian dia mengambil wuduk, dia masuk kembali ke masjid. Di sini dia tidak perlu lagi mengulangi niatnya. Jadi ini adalah di antara masalah niat beriktikaf. Adapun jika seseorang itu, jika dia telah memasuki masjid, dia dah masuk masjid, kemudian dia sudah melakukan solat. Dia sedang melakukan solat, adakah tanpa dia melakukan niat iktikaf sebelumnya? Dia dah solat tapi dia belum lagi niat iktikaf. Mungkin dalam solat ni dia teringat, dalam solat aku ni tapi aku tak niat iktikaf ketika masuk. Boleh tak dia melakukan niat ketika itu, niat iktikaf di dalam solatnya? Maka di sini ulama mengatakan seseorang itu boleh melakukan niat iktikaf walaupun di dalam solat, hanya dia tidak perlu melafazkan niat tersebut. Jadi sebelum tadi awal-awal bila kita masuk masjid, kita dah masuk dengan kaki kanan, kita baca doa, kita melafazkan niatnya. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melafazkan niat tersebut. Akan tetapi masalah yang baru ini, seseorang itu dia terlupa nak niat sama sekali. Kemudian dia dah dirikan solat. Di dalam solat ni dia teringat, aku tak niat iktikaf sebelum ni. Maka dibolehkan untuk dia berniat iktikaf di dalam hatinya tanpa dia melafazkan niat tersebut. Jadi dia niat dalam hati, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Jadi itu cukup untuk bagi seseorang itu mendapatkan niat dan pahala i'tikaf tersebut, insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi inilah di antara perkara-perkara yang kita boleh lakukan ketika seseorang itu menghadiri masjid, datang ke masjid dan memasuki masjid. Di antara adab-adab yang boleh kita jalankan, yang boleh kita jaga. Maka di sinilah para penonton dan pendengar, semoga Allah SWT merahmati kamu semua dan semoga Allah Ta'ala melindungi kami semua. Inilah di antara perkara-perkara, nota-nota penting, faedah-faedah yang boleh kita ambil daripada hadis yang telah kita bacakan tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggolongkan kita di dalam golongan orang yang selalu hatinya dekat dengan masjid, selalu hatinya dekat dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita golongan orang yang mendapat
lindungan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hari yang di mana tidak ada perlindungan yang ada kecuali perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga juga kita dapat meneruskan ibadah kita, meneruskan aktiviti kita, meneruskan kegiatan kita untuk memakmurkan masjid di mana juga masjid berada, khususnya Masjid Darul Makmur, dan dapat kita bertemu kembali, dapat kita bersua kembali di satu hari nanti ketika semua ini telah reda dan selesai dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, begitulah secara ringkasnya, begitulah kita dapat faedah-faedah daripada bacaan hadis kita pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi pada bulan hadapan, dan insya-Allah bagi mereka kita ingatkan, bagi mereka yang belum lagi memesan membeli buku kitab pilihan hadis ini, boleh mereka lakukan dan dengan mengisikan borang pada pautan yang akan kami berikan dalam kuliah ini insya-Allah. Jadi mereka yang ingin membelinya silakan, dan kami menggalakkan bagi mereka yang ingin membelinya sambil kita mempelajari kitab hadis ini, mendapatkan faedah di dalamnya, kita juga dapat membantu projek dana pembangunan Masjid Darul Makmur insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.